Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar sains tingkatan 5, tingkatan 4. Okey, hari ni kita nak belajar ulang kaji. Kita nak ulang kaji mengenai bab 4. Okey, minggu lepas kita dah belajar ulang kaji bab 1 hingga 3 tingkatan 4. So hari ni kita nak belajar mengenai bab 4 tingkatan 4, bab 4 tingkatan 4. Okey. So hari ni kita nak lihat bab 4 tingkatan 4 apa itu? Okey, bab tu adalah teknologi hijau. Okey, jom kita lihat untuk topik tersebut. Okey. So sekarang kita nak buat quiz. So kita tunggu pelajar-pelajar kita online sekejap. Okey, jom kita start untuk quiz. Okey, quiz hari ni. Okey, start ya, Kavya. Okey, sains tingkatan 4. Okey, bab 4 teknologi hijau. Okey, teknologi hijau. Okey, soalan nombor 1. Apakah yang dimaksudkan dengan teknologi hijau? A. Teknologi moden dibangunkan oleh kemajuan. Adakah B? B sebelah kanan ya Kavya, warna biru. Teknologi moden dibangunkan untuk keuntungan. C. Pembangunan teknologi moden yang mementingkan alam sekitar. Adakah D. Pembangunan teknologi moden yang menjadikan kehidupan lebih mudah? Okey, saya tunggu jawapan Kavya. Okey, jawapan dia adalah C, Kavya. Pembangunan teknologi moden yang mementingkan alam sekitar. Okey. Okey, next soalan. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 2. Okey, so Kavya dan Rina ada masuk. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 2. Okey, antara berikut yang manakah bukan tonggak kelestarian dalam teknologi hijau? Okey, mempromosikan, kamu kena tengok juga cikgu punya yang ini ya. Mempromosikan kecekapan tenaga, kena tengok Google Meet cikgu. Mengurangkan kes jenayah, menjana pendapatan ataupun meningkatkan kualiti hidup. Okey, yang mana satu? Okey, jawapannya adalah yang bukan. Dia kata bukan. So, dia mestilah mengurangkan kes jenayah. Okey. Kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Soalan nombor 3. Okey. Quiz. Okey, nombor 3. Apakah bahan api alternatif yang boleh digunakan untuk mengurangkan isu sosio-saintifik dalam sektor tenaga? Petroleum, gas asli, arang batu atau biojisim? Okey, Rina. Saya tunggu jawapan kamu. 5, 4, 3, 2, 1. Okey, tamat. Okey, salah nombor 1. Dia adalah biojisim. Okey, bahan api alternatif. Biojisim ni contohnya macam kelapa sawit ataupun buangan buangan daripada kilang. Bukan. Dia adalah bahan-bahan buangan, contohnya macam hampas kelapa. Itu adalah biojisim. Okey. Kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Masih lagi tak ada siapa yang skor ni. Okey, soalan yang seterusnya. Antara berikut yang manakah merupakan kesan daripada aktiviti di atas? Ni apa? Penebangan pokok. Penebangan pokok. Adakah A. Menghalang kesan rumah hijau? A. Warna merah ya. B. Menambahkan kawasan tandan air. A. Warna biru. Warna kuning. Menyebabkan penipisan lapisan ozon. Adakah D. Meningkatkan kandungan karbon dioksida di dalam atmosfera? Wah, tak ada siapa yang jawab. D. Meningkatkan kandungan karbon dioksida di dalam atmosfera. Okey. So, kalau pokok dah dibuang, dah dipotong semua, siapa nak guna karbon dioksida tu? So, karbon dioksida akan meningkat untuk kandungannya. Okey, kita tengok kepada soalan yang seterusnya. Kavya, wake up Kavya. Antara berikut yang manakah bukan kesan daripada isu saintifik?
berkaitan sektor pengangkutan. Okey. Dia kata penggunaan bahan api fosil sebagai bahan api dalam kenderaan. Okey, adakah A, penipisan lapisan ozon? Adakah B, hujan asid? Adakah C, kesan rumah hijau? Adakah D, pemanasan global? Yang mana satu? Jawapan dia adalah A, penipisan lapisan ozon. Okey, sektor pengangkutan. Okey, pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, apakah sektor dalam teknologi hijau berkaitan dengan penyataan di atas? Apakah penyataan dia yang ini? Contoh kawalan biologi, penggunaan baja kompos. Okey, kawalan adakah tenaga, pengangkutan, pertanian dan perhutanan, pengurusan sisa dan air sisa. Okey, kalau dia kata baja kompos tu semua mengenai pertanian dan perhutanan. Okey. Nampaknya Kavia dan Rina betul. Tahniah. Okey, tapi Rina lagi cepat berbanding Kavia menjawab soalan. Okey, sebab tu markah dia berbeza. Okey, kenderaan tenaga solar digunakan bagi mengurangkan penggunaan tenaga elektrik, bahan api fosil, angin dan arang batu. Kenderaan tenaga solar. Solar ni apa? Daripada matahari. Mengurangkan penggunaan tenaga. Yang mana satu? Satu lagi jawapan, cepat. Okey. Dia bahan api fosil. Okey. Kalau kenderaan, contohnya kamu isi minyak. Okey, minyak itu adalah daripada pembakaran bahan api fosil ya. Kan isi minyak itu petroleum. Tapi kalau macam arang batu, okey, dia bahan api fosil. Okey. Next, soalan yang seterusnya. Tak juga, arang batu bukan. Bahan api fosil ni yang dah lama dekat tanah lah, petroleum lah. Okey. Tak ada jawapan yang betul. Kita pergi pada soalan yang seterusnya. Raja di bawah menunjukkan pelepasan sisa oleh sebuah kilang getah. So apakah jenis sisa? Kertas, sisa makanan, bekas plastik, sisa kimia. Yang mana satu? Mestilah sisa kimia. Mana pula kertas pula? Sisa makanan. Aduh. Okey, kita cuba soalan yang seterusnya. Okey. Antara berikut yang manakah bukan sumber bahan bakar alternatif yang bersih? Yang bersih. Bukan ya, gasolin, gas di bawah tekanan, cecair gas asli, hidrogen di bawah tekanan. Okey, bukan sumber bahan bakar alternatif yang bersih. Yang mana satu? Ya, jawapannya adalah gasolin. Okey, tahniah Kavia dan Rina. Jawapan awak semua betul. Okey, kita pergi soalan yang seterusnya. Okey. Bersedia ya? Ada 5 soalan lagi. Berdasarkan pernyataan di bawah. Okey, soalannya. Sektor pengurusan sisa dan air sisa memfokuskan usaha untuk meminimumkan pembuangan sisa dan air sisa ke persekitaran dengan cara mengolah sisa atau air menjadi sesuatu yang baru. Baja kompos, kertas, minyak tanah dan plastik. Ya, jawapannya adalah baja kompos. Okey. Pergi kepada soalan yang seterusnya. Tak ada siapa yang betul. Okey. Jangan risau. Nanti kamu boleh guna buat lagi ya. Okey, aktiviti membina penempatan yang baru. Okey, bagaimana aktiviti ini menyumbang kepada pemanasan global? Adakah A, kadar penghasilan oksigen bertambah, kadar fotosintesis berkurang, kepupusan spesies, kemusnahan ekosistem? Kadar fotosintesis akan berkurang. Okey, so tak ada pokok lah nak main kan? Fotosintesis. Okey, so nampak rayanya Rina mendahului. Okey, contoh gas rumah hijau dikaitkan dengan situasi di atas. Pembakaran hutan merupakan kaedah, namun kaedah ini menyebabkan peningkatan gas rumah hijau mengakibatkan pemanasan global. Apa gas tu? Oksigen, hidrogen, karbon dioksida ataupun nitrogen dioksida. Yang mana satu? Mestilah gas karbon dioksida. Okey.
Nampak gayanya Rina dah mendahului Kavya. Kavya, come on, come on. Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Kaji pernyataan berikut. Pernyataan merujuk kepada apa? Penerokan hutan yang berleluasa akan mengganggu kitaran gas di bumi. Peningkatan aktiviti pembangunan penduduk, penambahan penduduk. Hutan merupakan habitat flora dan fauna. Hutan merupakan peparu bumi. Okey, hutan merupakan peparu bumi. Peparu bumi ni tempat apa tu? Untuk kita bernafas lah. So sebab kan kalau macam hutan ni ada pokok-pokok. So pokok-pokok itu menghasilkan oksigen daripada proses fotosintesis daripada karbon dioksida. So oksigen siapa yang hirup? Kamu. Okey, untuk bernafas. Okey, next. Soalan yang seterusnya. Okey, tak apa, cuba lagi. Apakah bahan berguna yang dimaksudkan itu? Okey, najis lembu digunakan dalam teknologi hijau untuk menghasilkan bahan yang berguna. Okey, sisa tidak berbahaya, bahan api biojisim, tenaga solar dan gas karbon dioksida. Najis lembu. Bahan api biojisim. Ingat tak cikgu kata hampas kelapa ke, najis lembu ke, najis haiwan ke, semua itu kita panggil bahan api biojisim. Okey, next. Okey, soalan yang last. Bagaimana jejak kaki karbon berubah dengan masa? Okey, adakah dia akan meningkat, berkurang, tidak berubah atau berubah? Jejak kaki karbon. So, dia akan meningkat. Okey, meningkat. Okey, next. Ini jom dia. Okey, next. Okey, so kita lihat siapakah yang menang. Okey, Via tadi. Kau Via, nombor 2. Yang ketiga, yang pertama sekali adalah Rina. Okey, tahniah. Tepuk tangan untuk Rina. Okey, tahniah. Okey. So, okay, dah siap untuk soalan bab kertas 1. Okey, kertas 1 kita dah habis. Okey, so kita akan pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, so semua orang buka yang cikgu ada bagi Google Form. Okey, Google Form. Dekat mana cikgu bagi? Dekat grup WhatsApp. Okey, tak apa. Cikgu akan linkkan kepada Google kita punya chat. Okey, kamu tak payah tulis. Kamu hanya type sahaja jawapan berdasarkan kepada cikgu punya ni ya. Okey, sila masuk Google Form cikgu. Okey, jom kita buat. Sains tingkatan 4, bab 4, teknologi hijau. Okey, kalau Kavya dan Rina dah masuk, bagi tahu cikgu ya. Okey, kertas 2 ya. Rajah 1.1 menunjukkan isu sosio-saintifik di dalam stesen penapis minyak. Kebanyakan bab 4 ni dia tak ada dalam kertas 2 bahagian A. Hipotesis ke tu tak ada. Sebab kita ada eksperimen dalam bab ni. So ini dia lebih kepada bahagian B lah. Jom kita jawab sama-sama. Okay, yang ini kalau kamu nampak kilang kan. Kilang dia bakar. So nampak asap. Okay, so nampak stesen penapis minyak dia kata. Okay, kita lihat. Nyatakan sumber bahan api yang digunakan dalam sektor ini. Apa Kavya agak-agaknya? Apa bahan sumber bahan api? Inilah yang cikgu cakap. Bahan api fosil. Okay, boleh ya? Nyatakan sumber bahan api. Bahan api fosil. Ingat tak bahan api fosil ya, daripada bahan-bahan yang dah lama terbendak dekat laut, dekat tanah, dekat laut. Okey, dia bakar, dia nak menghasilkan tenaga. So dia akan bakar, dia akan menghasilkan asap-asap yang banyak. Okey. So dapat jawab soalan nombor B pula. Okey, nyatakan 2 isu sosio-saintifik. Okey, 2 isu sosio-saintifik yang dihubung kaitkan dengan sektor di atas. Apa agak-agak Kavya? Kavya rasa apa? Apa kesan kepada kita, alam sekitar kita? Kesan?
Kesan apa, Kavya? Kesan rumah. Hijau. Lagi akan ada hujan. Hujan apa? Hujan batu. Hujan asid. Okey, kesan rumah hijau dan hujan asid. Okey. Boleh tak tulis, Kavya? Boleh type tak? Boleh cikgu, boleh. Dia senang sikit sebabnya yang kelas KIK tu dia banyak data nak guna. Yang Google Form ni dia tak banyak data. Tapi dia tak ada apa muzik-muzik lah, Kavya. Okey. Pergi kepada soalan nombor C. Rina okey ke? Okey, C ya. Cadangkan satu aplikasi teknologi hijau untuk mengatasi isu sosio-saintifik yang dinyatakan di atas. Okey, so kalau kita nak elakkan daripada guna bahan api fosil ni, okay, selain apakah cadangan kamu, okey, untuk mengatasi isu ini? So kamu cakaplah gunakanlah sumber yang lain, sumber yang baru ke, okey, ataupun mengamalkan amalan kecekapan tenaga. So cikgu nak tulis kat sini menggunakan sumber tenaga boleh baharu. Boleh baharu ni maksudnya, Kavya, apa boleh baru? Boleh diguna semula. Okey. Okey. Macam bahan api fosil ni, dia akan hilang. Bukan hilang, dia akan habis. Pada satu tahap, dia akan habis. So, macam mana kita nak elak? So, kita gunakanlah sumber tenaga yang boleh dibaharui. Okey. Kemudian, okey, yang ini. Kalau kamu tampak ini, dia guna tenaga suria. Nampak? Ada panel suria. Okey. So, jawab soalan dia. Apakah jenis sumber tenaga yang digunakan? Ni Kavya mesti tahu. Ini sumber tenaga apa? Boleh dibaharui ataupun tidak boleh dibaharui? Sumber tenaga boleh baharu. So, kita boleh boleh buat kembali. Kiranya dia tak habis. Sebabnya melainkan sudah matilah, so tak adalah cahaya matahari kan. Okey. Kita pergi kepada soalan nombor 2. Terangkan bagaimana sumber tenaga yang dinyatakan di D1 lebih baik untuk alam sekitar berbanding sumber tenaga rajah 1.2. Kenapa dia kata tenaga suria ni, tenaga daripada matahari ni, lebih baik daripada bahan api fosil? Sebab apa, Kavya? Rina, sebab dia tidak akan mencemarkan alam sekitar. Tidak mencemarkan alam sekitar. Okey. So, boleh ke Kavya dan Rina nombor 2? Okey, rajah 2.1 menunjukkan label cekap tenaga yang diletakkan peti. Ada tak dekat peti sejuk kamu label cekap tenaga ni? Cuba kamu tengok nanti. Okey, soalan dia kata, isi tempat kosong 2.1 dengan menggunakan pilihan jawapan yang berikut. So, dalam kamu punya tu kamu buatlah. Okey, nombor 1 apa jawapan, nombor 2 apa jawapan. Okey, antara penjimatan tenaga berbanding biasa ataupun penggunaan tenaga setahun. Yang ini, kalau kilojoule kWj. Dengan dia kata yang bentuk bintang-bintang ni. Okey. So, apakah yang bentuk bintang-bintang tersebut? Okey, jom kita lihat. Okey, yang bentuk bintang-bintang tu maksudnya dia adalah yang mana satu? Penilaian tenaga pandai. Okey, adalah penilaian tenaga. Okey, nombor 2. Okey, nombor 2 dia kata yang ini adalah penggunaan. Cikgu. Ya. Saya tak boleh tulis. Ada kan? Ada yang kat bawah tu, Kavya. Bawah apa cikgu? Ada. Okey, so soalan yang ini jawapannya adalah penggunaan tenaga kWh setahun. Okey.
Okey. Nombor 1 apa? Nombor 2 apa? So, kamu tulis macam itu saja. Cikgu dah faham dah nanti. Okey. Pergi kepada soalan B. Dia kata, sebuah lagi peti ais Y mempunyai 3 bintang. Kalau yang peti ais ni dia ada 5 star, dia ada 5 bintang. Tapi dia kata, ada satu lagi peti ais. Okay, peti ais tu dia ada 3 je bintang. Okay, sebagai seorang pengguna bijak, peti ais mana yang kamu akan pilih? Peti ais yang 5 bintang ataupun yang 3 bintang? Kamu nak pilih yang X ke kamu nak pilih yang Y? Kavia, kamu nak pilih peti ais yang mana? Peti ais X ke Y? Yang mestilah kamu ambil 5 star. Kalau kamu pergi hotel, mestilah kamu ambil hotel yang 5 star kan? So, peti ais X kerana ia dapat menjimatkan lebih banyak tenaga berbanding Y. Okey, boleh ya? Okey, peti ais X kerana ia dapat menjimatkan lebih banyak tenaga daripada Y. Akan mengatasi masalah kemusnahan alam sekitar. Itu soalan nombor berapa? Oh, tadi ya. Itu Kavia. Okey, saya baru masuk Arina baru saya baca. Okey, pergi kepada soalan C. Okey, namakan satu contoh perkakasan elektrik. Dia tanya, apa contoh perkakasan elektrik yang ada lambang cekap tenaga? Apa kat rumah kamu ada? Aircon ada? Aircon? Aircon. Ada kan? Lagi mesin basuh ada, TV ada. So, kena pilih. So, dia nak satu saja kamu tulis. Pendingin hawa contohnya. Ataupun mesin basuh. Ataupun televisyen. So, satu je cikgu nak. Cikgu tak nak banyak-banyak. Okey? Sebagai seorang yang bertanggungjawab, cadangkan satu cara lain yang boleh anda ambil untuk menjimatkan tenaga. So kamu nak jimatkan tenaga macam mana? Confirm lah yang pertama apa? Tutuplah Swiss. Kalau kamu nampak, jangan terpasang. Walaupun dia dah tutup, tapi Swiss kamu tak tutup. So tenaga dia tetap akan mengalir. Sebab itu, semua Swiss kena tutup, cabut plug. Kalau saya selalu macam itu. Tutup api, tutup Swiss dia dan cabut plug dia. Okay? So, tutup Swiss perkakas elektrik apabila digunakan. Okey. Tutup Swiss perkakas elektrik apabila digunakan. Okey. Ataupun kalau kamu ada pakai aircon kan. Janganlah kamu pakai 18, 19, bawah 20. So lebih baik kamu pakailah dia punya suhu antara 24 sampai 25. Tahu Kavia, kamu kena jimatkan tenaga. Rina, boleh ya Rina? Okey. Kita pergi kepada soalan nombor 3. Nampak gayanya rajah di bawah menunjukkan aktiviti yang dilakukan di dalam sektor pertanian dan perhutanan. Okey. Nyatakan 2 kesan penggunaan racun serangga secara berleluasa dalam bidang pertanian. Okey, nyatakan 2 kesan penggunaan racun serangga secara berleluasa dalam bidang pertanian. Okey, apa kesan dia? So, kalaulah dia sembuh-sembuh racun, racun yang akan disiram tu dia akan mengalir dekat tanah. So, dia akan menyebabkan pencemaran tanah. Lepas tu lagi, dia akan mengalir dalam tanah dan air tanah tersebut, air hujan contohnya, dia akan pergi terus mengalir dekat sungai. Betul tak? So, dia akan menyebabkan pencemaran air. So, 2 pencemaran kat sini. Yang pertama, menyebabkan
pencemaran tanah. Okey, yang kedua, menyebabkan pencemaran air. So dua ya, menyebabkan pencemaran air tanah, dan yang kedua menyebabkan pencemaran air. Okey, saya nak tanya Kavia dan Rina. So, lebih baik menaip ataupun... Okey, so kita tengok soalan nombor B. Okey, cikgu cuma nak test je. Okey, mana-mana boleh. Okey, nombor B. Nyatakan satu aplikasi teknologi hijau untuk mengatasi isu sosial saintifik dalam sektor pertanian. Nyatakan satu aplikasi. Aplikasi ni maksudnya apa yang kita boleh lakukan, okey, untuk mengatasi isu dalam sektor pertanian ni. So lebih baik yang pertama, dalam buku teks banyak sebenarnya. So saya tuliskan memproses dan merawat sisa pertanian, okey, untuk dijadikan baja kompos. Okey, memproses dan merawat sisa pertanian untuk dijadikan baja kompos. Okey, siap dah. Okey, kiranya macam kamu ada hasil pertanian, contohnya macam najis lembu ke, kalau najis ayam ke, benda-benda tu semua boleh dijadikan baja lagi subur tanaman kamu. Okey. So, C. Penyahutanan dilakukan untuk memenuhi permintaan bagi kawasan penempatan dan pertanian. Apakah kesan penyahutan? Penyahutan ni maksudnya apa? Dia tebang pokok. Okey, dia tebang pokok. So, apa akan terjadi? Kamu ambil satu saja. Contohnya apa? Tanah runtuh, banjir kilat, ataupun kamu nak cakap kepupusan flora dan fauna. Okey, so mana-mana satu saja. Ini adalah kesan daripada kamu tebang-tebang pokok. Okey, so nombor 2. Sebagai seorang murid yang bertanggungjawab, jelaskan 2 cara yang boleh anda lakukan untuk mengawal aktiviti pembalakan. Okey, untuk mengawal aktiviti yang pembalakan. So, dia kata dia nak 2 cara. So, macam mana? So, kamu nak selamatkan pokok-pokok macam mana? So, kamu kena amalkanlah kita semula. Contohnya macam kertas-kertas kan dibuat daripada pokok. So, kamu kenalah mengamalkan kitar semula. Okey. Ataupun satu lagi, dapat menjimatkan. Kamu kena menjimatkan penggunaan kertas. Okey, yang pertama, mengamalkan kitar semula. Yang kedua, menjimatkan penggunaan kertas. Okey. So, kita dah masuk untuk bahagian C pula. Okey, kita tengok bahagian C. Bahagian C ni adalah bahagian untuk esei. So, kamu tulis sahaja jawapan kat situ. Okey, nyatakan 3 perbezaan sumber tenaga tidak boleh dibaharui dan sumber tenaga boleh dibaharui serta contoh bagi kedua-dua tenaga. So, dia nak apa? Yang pertama, dia nak perbezaan. Okey, yang pertama dia nak perbezaan, 3 perbezaan. Yang satu lagi dia nak contoh. Okey, nyatakan 3 perbezaan. Okey. So, kalau kamu nak jawab soalan yang begini, macam mana caranya? Okey, so kalau kamu tengok yang ini soalan kalau dalam buku kamu, saya nak tengok. Oh, dia kata, so kamu kena type lah. Kalau kamu kena type. Okey. Sekejap ya. So, yang ini 3 perbezaan. Apakah 3 perbezaan tersebut? So, cikgu nak tulis kat dalam kertas dulu. Macam mana kamu nak tulis dekat dalam tu? So, lagi senang kalau kamu nak buat adalah kamu buat soalan ini. Okey, macam ini. Okey, soalan nombor 4A. So, sumber tidak dilaboratory. Kamu cakap dia nak 3 kan? So, kamu tulislah
Okey, sepatutnya kalau yang bab macam ni, essay question ni kamu buat dalam bentuk jadual. Oleh sebab di dalam Google Form, kamu tak boleh buat jadual. Okey, kamu buat macam ini saja. Okey. Sumber tenaga. Tak payah tulis macam cikgu. Kamu hanya buatkan sumber tenaga tidak boleh diberi. Okay, yang ini sumber tenaga boleh dibarui. Okey. Kamu hanya type sahaja yang pertama sumber tenaga boleh diberi itu ya. Okey. Okay, yang pertama kamu cakap bekalan akan berkurangan. Kamu listkan dulu untuk sumber tenaga diberi, baru kamu cakap sumber tenaga untuk bahan ya. Okay, yang kedua, patutnya kamu kena compare kan. Sebabkan dalam Google Form, okay, mencemarkan alam sekitar. Okay, satu, menyebabkan kesan rumah hijau. So, yang ini contoh dia. Petroleum. Okey, so yang ini pula. Yang ini berkurang, tapi yang ini bekalan akan berterusan. Okey, satu lagi. Dia ni tidak mencemarkan alam sekitar. Okey, kemudian dia tidak menyebabkan kesan rumah hijau. Okey, so dekat sini kamu bagilah contoh tenaga. Yang tadi kamu apa? Solar kan? Solar tu daripada cahaya matahari. Okey. Ni soalan nombor 4, A1. Okey, kita nak jawab soalan yang seterusnya ya. Okey, soalan yang seterusnya. Apakah penyataan masalah? Okey, penyataan masalah daripada penyataan ini. Contoh aplikasi teknologi hijau ni. Cuba buat sendiri ya. Okey, buat dulu. Okey, nanti cikgu guide. Okey, yang ini soalan nombor B1. So, salin balik. Buatkan ayat. Ke contoh macam ni kan. Kenderaan hybrid berkongsi kereta dan basikal elektrik ialah contoh teknologi hijau dalam pengangkutan. Nampak tak? Cikgu salin balik soalan tadi. Cikgu salin balik. Soalan yang tadi tu. Okay, yang ini, penyataan dekat sini cikgu salin balik. Buatkan ayat. Buatkan ayat. So, inilah bagaimana nak buat maklumat. Okay, tuliskan maklumat. Okay, seterusnya, kenal pasti dua ciri sepunya. Ciri sepunya tu maksudnya apakah ciri yang sama dalam kenderaan hybrid, berkongsi kereta, basikal ni. Apakah dia punya persamaan? Jom kita lihat. Okay, nak jawab soalan ni. Okey, soalan ni dia nak dua kan? So, kamu tulislah. Yang pertama, dia membebaskan sedikit atau tidak
Tidak membebaskan gas rumah hijau. Okey. Kemudian dia tidak mencemarkan alam sekitar. Okey. So, B1, B2 dah siap. Okey, kita tengok soalan nombor 3 pula. Okey, slow-slow. It's okay. Saya tunggu Kavia dan Rina untuk tulis soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang seterusnya dia kata kamu. Cikgu, Ya, Rina? belum lagi cikgu. B Oh, belum siap. B. Okey, kita tengok soalan. Dia kata nak ciri sepunya kan? Ciri sepunya dah. Dia kata contoh lain. Kalau kamu tengok soalan kamu, dia kata berikan satu contoh lain dan satu bukan contoh. Okey, contoh lain dan bukan contoh. So kamu buat macam ni. Okey, kamu buat macam ini, macam cikgu buat ya. Okey, contoh lain. Okey, berjalan kaki. Okey, dia nak satu je kan? So buat satu saja. Satu bukan contoh. Okey. Okay, kalau selain daripada tu, kamu bagi opposite dia. Opposite tu maksudnya berlawanan dengan dia. So, berlawanan dengan dia, kamu cakaplah kenderaan yang menggunakan petrol. Yang tadi tu, itu semua adalah green technology. Kiranya yang tidak menghasilkan gas-gas yang tak baik untuk kita, yang mencemarkan alam sekitar kita. So, kita bagi kalau dikata bukan contoh, maksudnya opposite daripada yang mencemarkan, maksudnya yang tidak mencemarkan, kamu bagi yang mencemarkan alam sekitar. Okey, contohnya kenderaan yang menggunakan petrol. Okey, sebagai bahan api. Okey. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang seterusnya dia kata hubung kaitkan. Okey, kalau dia tanya hubung kaitkan tadi, kamu ambil kepada ciri sepunya yang dekat atas. Okey, kamu ambil ciri sepunya yang dekat atas. Okey, so macam mana kamu nak tulis jawapan ini? Okey, senang saja. Okey, kamu punya ciri sepunya yang ini, membebaskan sedikit atau tidak mencemarkan alam sekitar. So, kamu cakap mengenai teknologi hijau dalam pengangkutan yang ini. Start daripada sini. Kan dia punya ayat yang tadi, teknologi hijau dalam pengangkutan kan? Lepas tu, kamu salin, ciri sepunya yang ini. Okay, contohnya, teknologi hijau dalam pengangkutan, ialah, teknologi yang tidak membebaskan, atau tidak membebaskan sedikit atau tidak membebaskan gas rumah hijau dan tidak mencemarkan alam sekitar. Maksudnya dalam jawapan kamu tu, kamu dah boleh buatkan. Kamu boleh buatkan jawapan untuk nombor 4. Cuba kamu buat sendiri. Jawapan nombor 4, kamu cakap, salin ni. Teknologi hijau dalam pengangkutan. Teknologi hijau. Dalam pengangkutan, ialah, mesti ada perkataan ialah teknologi, yang, salin yang ini, yang membebaskan sedikit, salin balik ciri semuanya, atau tidak membebaskan gas rumah hijau dan, salin yang pula, tidak mencemarkan alam sekitar. Salin saja.
Okey, tidak mencemarkan alam sekitar. Untuk soalan konsep, okey, yang penting yang pertama maklumat. Soalan pertama mesti dia akan tanya maklumat. Maklumat tu dapat daripada mana? Dapat daripada soalan. Kamu buat sahaja ayat. Okey, soalan nombor 2 pula, dia kata ciri sepunya. Yang ini kena ada knowledge lah. So apa ataupun pengetahuan kamu? Apa yang kamu nampak dalam teknologi hijau dalam pengangkutan tu? Cuba kamu tengok. Yang pertama kamu tengok dia punya ciri-cirinya tak cemarkan alam sekitar. So dia tidak membebaskan gas sedikit ataupun tidak langsung membebaskan gas rumah hijau. Itu ciri sepunya. Soalan nombor 3 mesti dia akan tanya contoh lain selain daripada kenderaan hybrid, kenderaan elektrik tu, selain daripada tu, apa yang membuatkan tak mencemarkan alam sekitar? Contohnya kita jalan kaki lah. Ataupun kita pakai train ke, kereta api ke. Okay? Kemudian dia minta satu bukan contoh. Selain opposite daripada kenderaan teknologi hijau tu, apa dia? Okey, kemudian nombor 4 mesti dia minta konsep sepunya. Konsep sepunya ni kamu salin balik apa yang dia tanya yang tentang apa tajuk dia. Tajuk dia adalah teknologi hijau dalam pengangkutan. Iyalah, mesti ada kata iyalah teknologi yang salin balik ciri sepunya. Okey, salin balik ciri sepunya. Okey, Kavia dan Rina faham tak bagaimana cara nak jawab soalan macam ini? Boleh? Ingat ya. Kena ingat ya macam mana nak jawab soalan konsep. Kalau keluar sahaja soalan konsep, begitu cara nak jawab. Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Cikgu, Ya. silap terkeluar semua dah delete cikgu. Kenapa dah delete? Tak tahu dia start balik. Dia mungkin dia start balik. Alamak. Tak apa Rina. Rina tulis dalam buku lah lepas ni. Boleh? Boleh cikgu. Okay. Minta maaf. Mungkin kamu punya data dia keluarkan balik. Alamak. Okay, tak apa. It's okay. Jangan sedih Rina. I with you. Okay. Kita tengok kepada soalan yang seterusnya. Okay, cikgu tunggu tak apa. Terangkan mengapa jumlah pengangkutan semakin meningkat dan nyatakan bagaimana keadaan ini mempengaruhi kesihatan manusia. Okay, terangkan jumlah. Okay, macam mana dia boleh mempengaruhi kesihatan manusia? Okay, kamu cakaplah. Okay, kalau jumlah semakin meningkat, apa pertama? Dia akan menambah populasi. Manusia dah makin banyak. So, apakah akan terjadi? Yang pertama, banyaklah orang yang akan menghidap penyakit kesihatan. Contohnya macam batuk ke, asma ke. Okay? So, yang ini jumlah. Alamak. Tak apa Rina, nanti cikgu akan bagi kamu punya bahan yang kamu dah tulis dekat kamu. Saya akan forward kepada kamu ya. Okay, jangan risau. Kita boleh buat dia. Okay, jumlah pengangkutan semakin meningkat kerana pertambahan populasi. Okey, satu lagi. Okey, apakah kesan buruk dia? Kesan buruk. Okey, buku sains ya Rina. Ke atas kesihatan manusia. Okey, contohnya contoh batuk, asma. Okey. Itu sahaja. Okey, ini soalan nombor 4. Nombor 5. Okay. Dulu kalau takat buatkan konsep lepas tu dah habis dah. Dia tak akan tanya lagi. Tapi untuk yang sekarang ni dia minta pula kamu menganalisis. Menganalisis tu maksudnya kalaulah pengangkutan makin banyak, apa jadi kepada kesihatan manusia? Confirm lah manusia akan sakit. Ya. Dia akan menyebabkan batuk, asma ataupun kamu punya penglihatan makin berkurang, makin kabur. Sebab apa? Asap banyak sangat. Okay.
Okey. Nombor 5 ni dia kata berikan 2 contoh. Okey, berikan 2 contoh bahan bakar alternatif yang bersih dan nyatakan kelebihannya. So maksudnya kamu nyatakan dua contoh bahan bakar alternatif dan apakah dia punya kelebihan. Apakah kelebihan dia? Okey, yang pertama okey, sorry. Okey, kalau untuk soalan ni kamu cakaplah kat sini ya. Okey, 2 contoh. Okey, nombor 5A cikgu tulis kat sini ya. 2 contoh okey, bahan bakar. Okey, kamu boleh bagi yang pertama bahan api bio. Okey, yang kedua cecair gas asli ataupun LNG. Okey, kelebihan. Apa kelebihan benda dua ni? Okey, apa kelebihan dia? Okey, yang pertama mengurangkan pencemaran alam. Mengurangkan pencemaran apa? Pencemaran udara. Okey, nombor 2. Dia nak 2 tau. Menggunakan bahan boleh dibaharu. Okey. Okey. Yang pertama, kelebihannya mengurangkan pencemaran udara. Yang kedua, menggunakan bahan boleh dibaharu. Okey, menggunakan bahan boleh dibaharu. Okey. Yang bawah ni pula dia tentang penyelesaian masalah, tak silap saya. So dia nak lukis pula tu. Macam-macam pula dia minta ni ya. Okey. So tak apa, kita try buat. Okey. Dia kata, pertambahan populasi dunia menambahkan sisa pepejal dan air sisa. Okey, yang pertama, nyatakan 3 isu sosial saintifik berkaitan tentang pengurusan sisa dan air sisa. So, kamu nyatakan 3. Kemudian soalan yang kedua, Ani ialah seorang ibu. Seorang ibu terangkan bagaimana beliau boleh memainkan peranan mengurangkan pembuangan sisa makanan. Macam mana dia nak dapat kurangkan? So sebagai seorang ibu bagaimana cara dia? Okey, kemudian yang nombor 3 pula, Adi ingin mengubah suai sudut dapur di rumahnya. Dia ingin menanam pokok pudina dan berhasrat meletakkan dalam satu sudut dapurnya. Bagaimanapun, Adi kehabisan pasu untuk dijadikan bekas untuk menanam pokok pudinanya. Bantu Adi untuk menggunakan bahan kita semula. So, dalam kamu punya tu, kamu punya ciptaan. Yang maksudnya yang ini, konstruk ni adalah konstruk mereka cipta. Kamu kena reka cipta. Okay, reka cipta apa? Bagaimana dalam kamu punya reka cipta tu kamu kena letakkan apa bahan kamu, apakah cara dia dan kamu kena lukis. Jom kita cuba jawab untuk soalan ini. Okay, yang pertama 3 isu sosial saintifik ya. Okay, ikut je cikgu tulis. Okay. Okay, yang ini soalan nombor 5B1. Okay. 3 isu sosial saintifik. Okay, yang pertama, sisa makanan. Kan kamu makan-makan, mana kamu nak buang? Mesti kamu buang kat pokok sampah. So, makanan tentu, so apa akan terjadi? So, sisa makanan yang tidak dilupuskan dengan baik membawa kepada pencemaran alam sekitar. Okey. Lagi, kumbahan sisa kimia dan sampah sarap
yang dibuang ke sungai dan laut. Okey. Okey, sisa kumbahan tu orang buang saja. Okey, lagi. Penjanaan. Yang ini semua kamu kena ingatlah dalam bab 4 ya. Pengurusan dan penguraian sisa pepejal yang tidak terurus. Okey, so 3 isu sosial saintifik. Okey, B1 dah siap. Okey, kemudian soalan yang kedua dia kata Aini tadi apa? Suri rumah tangga. So macam mana dia nak elakkan daripada pembuangan bahan sisa tersebut? Yang pertama kamu kena elakkan pembaziran lah. Confirm lah. Kamu kena mengelakkan pembaziran makanan. Okey, yang kedua, masak tu jangan masak banyak-banyak. Kena sikit-sikit. Memasak dalam kuantiti yang mencukupi. Sebab tu kalau tu masak kaviar, Rina, jangan masak banyak-banyak. Masak ikut apa? Kamu saja. Okey, kemudian bahan-bahan. Okey, yang tadi dia suruh kamu cipta kan? So kamu macam mana kamu nak cipta? So kamu yang pertama dalam point kamu kena ada bahan-bahan dia minta. So apa bahan-bahan dia? So kamu nak tanam kan? So kamu kena ada tanah. Kamu nak tanam apa? Kamu nak tanam pudina. So kamu ada pudina, gunting, botol mineral plastik. Okey, kemudian dah bahan-bahan. So, dia minta kamu nak buat cara-caranya. So macam mana cara-caranya? Okey, cikgu buat kat dalam kertas yang lain. So, yang ini Kavya, dia suruh upload picture ke? Soalan ni. Jawapan, cikgu. Oh, dia tak ada suruh upload picture. Ini add file. Yang ini add file. Add Tu file. upload. Kan? Add file ni maksudnya Kavya buat dalam buku. Kemudian snap gambar. Lepas tu add file kat sini. Boleh? Boleh. Okey. Cuba buat ya. Okey. Cikgu bagi jawapan. So, bahan-bahan dah ada. Okey, cikgu tulis baliklah. Okey, ini soalan nombor 4. So, yang ini adalah bahan-bahan. Cikgu tulis balik ya. Nanti kamu tak nampak. Okey, bahan-bahan yang kamu kena guna. Okey, tanah, batang pudina, gunting, botol mineral. Kamu nak tanam batang pudina ni tau. Okey, dah lepas bahan-bahan, lepas tu cara pula. Okey, yang pertama, gunting. Yang ini tak pernah lagi keluar ya soalan mereka cipta dalam esei ya. Yang ini first time keluar macam ini. So, kamu kena tahu macam mana nak buat. Okey, jangan tinggalkan. Kalau tak tahu, buat sahaja apa yang kamu tahu. Jangan tinggalkan soalan sains. Okey. Masukkan tanah dan cucuk batang pudina ke dalam botol plastik. Okey. Lepas tu, macam mana lakaran dia? So, lakaran dia macam ini. Okey, kamu kan contohnya lah. Kamu ada apa namanya? Botol. So, contohnya ini botol kamu. Yang botol cikgu. Okey, macam ini. Kemudian cikgu pakai pen hijau. So, kamu letakkan kamu punya daun pudina.
Okey, contohnya macam ni. Okey, dia minta kamu labelkan. So, kamu label lah. Yang ini adalah batang pudina. Okey, yang ini adalah botol plastik. Pastikan label tau. Jangan tulis, lukis je. Tapi kamu tak label. Okey. Siap. 12 markah. Banyak markah dia ya. Okey, terima kasih. So, itu sahaja kelas kita hari ni. Kita jumpa lagi akan lain datang. Okey, terima kasih banyak-banyak.